So hari ini kita nak sambung bab 11.1 lagi, iaitu barisan pertahanan kedua. Yang terakhir kita berhenti pada peringkat-peringkat fagositosis ni ya. Fagositosis. Jadi kalau kita recall balik, ya, fagositosis ni merujuk satu proses fagosit di mana sel fagosit memusnahkan patogen, ya, ataupun patogen tu dalam bentuk bakteria. Ya, jadi dia apa dia buat? Dia punya teknik dia kepung, ya, berangkap lah, ya, kepung, kemudian dia telan, ya, dia telan. Lepas dia telan, dia cernakan. Cerna tu maksudnya dia uraikan lah, dia musnahkan, kemudian dia bebaskan sisa-sisa daripada apa yang dia musnahkan tersebut, keluar daripada dia punya sel fagosit tersebut. Jadi fagositosis dijalankan oleh sel fagosit. Sel fagosit. Contoh sel fagosit, kita kena tahu juga tu ya. Kita kena tahu siapakah contoh sel fagosit. Kita dah belajar sebelum ni, kita dah tengok siapa yang terlibat sebagai sel fagosit. Siapa ingat? Siapakah contoh sel fagosit? Kita ulang sikit. Siapa tu? Farai Dayu. Siapakah sel fagosit? Ada? Siapa sel fagosit ni, Fatihah? Fatihah? Ya, saya. Siapakah sel fagosit tu? Mikroorganisma. Mikroorganisma tu umum sangat. Contoh sel fagosit, iaitu sel yang menjalankan proses fagositosis. Siapa ni? Tanjai. Ameba. Ameba. Bukan ameba. Neutrophil dan monosit. Jelas dalam buku teks tu terpampang. Neutrophil dan juga ni ya. Neutrophil dan juga monosit. Okey. Kalau kita recall balik lagi ya. Ingat semula. Kedua-dua ni, neutrophil dan monosit adalah contoh sel leukosit, sel darah putih. Di mana neutrophil ni adalah contoh agranulosit. Contoh leukosit yang jenis agranulosit. Manakala monosit apa jenis? Neutrophil ni contoh yang granulosit. Saya terbalik. Neutrophil adalah contoh granulosit. Manakala monosit adalah contoh agranulosit. Cara nak ingat dia iaitu band. Ingat band. B-E-N. Band untuk granulosit dan LM untuk agranulosit. Band, basophil, eosinofil dan neutrophil. Semua dia belakang dia fil belakang. Basophil, eosinofil dan neutrophil. Semuanya fil adalah granulosit. Tapi semuanya adalah sel putih. Manakala jenis agranulosit terdiri daripada limfosit dan monosit. Monosit. Jadi monosit ni termasuk dalam sel yang menjalankan fagositosis. Jadi proses fagositosis berlaku dalam sistem pertahanan ataupun barisan pertahanan yang kedua. Okey, kedua. So sambungan daripadanya muka surat seterusnya, buku teks muka surat 203 ya. Kita akan jumpa istilah keradangan. Radang. Ya.
Apakah yang dimaksudkan dengan keradangan? Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia inflammation. Inflammation iaitu keradangan. Selalu orang kata keradangan ni merujuk kepada kulit kita menjadi kemerah-merahan seperti digaru-garu. Macam kita gatal lah. Contohnya kita gatal satu tempat tu, kita pun garu. Kita garu kan. Bila kita garu, lama-lama luka. Sebab kulit kita ni nipis. Kita garu lah luka. Dan dia akan mungkin silap-silap berdarah. Bila berdarah, jadi apa yang berlaku? Jadi sebenarnya keradangan ni merujuk kepada satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Ya. Jadi keradangan, kita ulang balik, ialah suatu gerak balas pantas yang memusnahkan, ini apa yang dia buat, memusnahkan kemudian menetralkan tindakan berbahaya oleh siapa? Oleh mikroorganisma dan toksin. Toksin ni benda beracun lah. Ya, pada peringkat awal jangkitan. Itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan keradangan. Jadi bahagian yang radang tu, dia membengkak. Ni tengok. Betul menjadi merah seperti yang saya sebut tadi. Dan sudah tentulah berasa sakit. Kita nampak tu kan, macam kita bayangkan seperti ini. Contohlah, pada kulit kita, ya, pada tangan kita ke, pada kaki kita ke, nampak macam ada biji. Macam jerawat lah. Ya, macam nak keluar jerawat. Macam nak keluar jerawat. Sakit dah lah. Mula-mula tu. Dia sebenarnya tu itulah keradangan. Nak sebut keradangan. Bagi faham keradangan. Sebab apa? Sebenarnya ada benda dalam tu yang nak keluar. Ada benda dalam tu yang nak keluar. Benda tu apa? Benda itulah yang dikatakan sebagai patogen ataupun mikroorganisma yang telah dimusnahkan. Telah dimusnahkan, dia nak keluar. Dia tak ada lubang. Faham tak? Dia tak ada lubang. Sebab lubang kalau ikut telinga, ikut mata, ikut mulut, ikut hidung, ikut kemaluan, itu rongga. Itu rongga kan? Itu rongga. Tapi yang bahagian badan kita yang lain tu banyak lagi. Kulit lah, utamanya bahagian kulit ni, dia tidak ada lubang. Walaupun dia ada liang. Ya, liang. Liang tu ada, liang peluh. Ada ya. Jadi, bakteria, patogen yang telah dimusnahkan ni, melalui proses fagositosis, dia nak keluar. Bayangkan seperti bisul. Ya, bisul. Bisul, dia nak keluar, dia nak pecah. Sebelum dia ada mata tu, ada point dia, ada lubang, dia bergaduh dulu dalam tu, dia bergaduh. Siapa bergaduh? Dia bergaduh dengan sel fagosit. Sel fagosit sedang bertungkus lumus. Sedang berlawan untuk memusnahkan bakteria, patogen dan sebagainya yang masuk ke dalam darah kita. Jadi akibat daripada tindakan itu, maka bengkaklah. Dah bertumbuk kan. Tumbuk bengkaklah, bengkak. Macam kita bertumbuk kan. Macam orang yang bertumbuk. Bengkak dahi, lebam mata, pecah muka dan sebagainya. Jadi berasa sakit itu biasa. Dan kelihatan kemerah-merahan. Ya. Jadi itulah gambaran tentang istilah keradangan. Seperti dalam gambar rajah, tunjuk gerak balas keradangan. Kita tengok nombor dia. Yang pertama, tisu yang rosak. Okey, ini dalam contoh. Dia ambil contoh mungkin kerana luka. Disebabkan kerana kena paku. Katakan kaki kita lah. Terpijak paku. Ini contoh ya. Contoh. Terpijak paku. Jadi paku tu, adalah paku karat pula tu tak? Adalah paku tajam, besi, logam. Kemudian berkarat pula. Bahaya ni. Pijak paku karat. Jadi apabila berlaku macam ni, tisu yang rosak tu membebaskan satu unsur yang dinamakan histamin.
Ya, histamin. Jadi apa yang dia buat histamin ni? Histamin ni dia akan merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Kenapa pula penting dia nak buat benda tu? Ya, adalah sebab itu nanti ya. Jadi histamin ni bila dia merangsang gerak balas keradangan, dia buat macam mana? Dia punya tindakan ni macam ibarat kalau di tempat kita tu berlaku jalan pecah katakan. Ya, jalan pecah. Jalan raya yang menjadi laluan utama rosak ke, pecah ke. Jadi ada satu jawatan kuasa JKR katakan. Ya, Jabatan Kerja Raya ni, dia akan ambil tindakan segera untuk menangani masalah tersebut. Jadi histamin ni, ya, dalam konteks kita ni, dia menyebabkan pengembangan kapilari darah. Bila kapilari darah ni mengembang, ataupun dalam istilah biologi lebih tepat, dipanggil vasodilasi. Penvasodilasi ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil vasodilation. Penvasodilatan. Pengembangan kapilari darah. Jadi dia membolehkan aliran darah yang lebih banyak ke kawasan jangkitan. Jadi kawasan tu akan berlumba-lumba lah datangnya darah menghampiri kawasan jangkitan tu. Kita kata jangkitan sebab apa? Bila tisu badan kita ni dah telah expose. Padahal asalnya kulit kita ni protected. Kan? Dilindungi oleh kulit. Tapi kulit sekarang ni dah cedera. Kan? Telah dimasuki oleh patogen. Patogen ni tunggu je. Tunggu masa je nak masuk. Kan? Ikut mata boleh, ikut hidung boleh, ikut mulut boleh, ikut telinga boleh. Tapi banyak halangan dia ikut tu. Jadi bila ada luka, kecederaan ni, bakteria ni apa lagi, melompatlah dia masuk. Jadi kawasan tu dia kira kawasan jangkitan. Ya. Jadi histamin ni dia selain daripada dia mengembangkan kapilari darah, dia juga meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Telap ni apa dia? Telap ni maksudnya boleh lalu. Boleh lalu. Dibenarkan. Itu maksud telap. Lawan kepada boleh telapan, maksudnya tak boleh. Tak boleh lalu. Tak telap. Itu maksud dia. Jadi, bila sel fagosit ni banyak boleh masuk kawasan jangkitan tu, apa dia buat? Dia akan apa lagi? Tindakan dia lah. Kan, yang disebut tadi kan. Apa dia? Menjalankan proses fagositosis. Ya? Proses fagositosis. Apa fagositosis tadi? Dia kepung. Kepung. Dia makan. Ya? Dia makan, dia cerna. Lepas dia cerna, dia musnahkan. Kemudian dia bebaskan. Itu dia punya modus operandi dia. Dia kepung siapa? Dia tengok. Siapa tu? Contoh kita gambar ni ya. Sel fagosit. Ya, sel fagosit ni. Ni sel fagosit. Sel fagosit. Dia nampak apa? Bakteria. Ada gambar bakteria ni. Gerang aku. Dia pergi, dia hampiri, kemudian dia akan telan. Kemudian dia makan lah. Dia telan makan tu. Kemudian dia cernakan, dia digest. Musnahkan dan dibebaskan sisa tu. Sekarang ni cerita nak bebaskan sisa tu lah ni. Nak bebaskan sisa tu. Takkan nak keluar ikut mulut. Kan? Takkan nak keluar ikut mata. Bahaya tak keluar ikut mata? Nanah keluar ikut mata. Nanah keluar ikut hidung. Nanah keluar ikut telinga. Ada jugalah. Tapi kalau bahagian yang tu yang cedera. Tapi kalau bahagian tangan katakan, takkan daripada tangan nak bagi ke mata. Daripada kaki. Pijak paku kaki tapi keluar nanah ke mata. Bayangkanlah. Ya. Jadi selain daripada tu, mekanisme yang kita belajar sebelum ni iaitu mekanisme pembekuan darah dijalankan juga kan? Dijalankan juga. Sebab mekanisme pembekuan darah ni satu perkara lain. Satu perkara lain. Tapi dia bersama-sama. Dia subsektor juga. Untuk memastikan
Ataupun dia nak mengurangkan kemasukan patogen yang lain. Kalau dia tak bekerja, yang bahagian fasa fagosit pun tak bekerja, maka berduyun-duyunlah bakteria daripada luar akan masuk. Berduyun-duyun, ramai-ramai, bersara berjemaah masuk. Ini akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya, ini berdasarkan kepada gambar rajah ni ya. Jadi kalau kita tengok lensa biologi, nanah saya sebut tadi ya, nanah. Tahu tak nanah ni? Macam mana kita nak kenal nanah? Warna kekuningan. Kadang-kadang dia warna merah sikit. Merah tu darah. Dia campur. Jadi dia merupakan campuran mikroorganisma, cebisan tisu dan sel darah putih yang boleh didapati di tapak jangkitan yang serius ataupun tisu rosak. Ya. Jadi kalau kita nampak tu ada nanah tu, maknanya kita tahulah itu proses untuk dikata penyingkiran. Penyingkiran. Semakin banyak nanah, semakin banyaklah penyingkiran sebab banyak bakteri yang masuk. Macam itulah. Okey ya. Habis untuk barisan pertahanan kedua. Kita nak masuk kepada barisan pertahanan ketiga pula. Sekiranya patogen berjaya mengatasi barisan pertahanan kedua, barisan pertama berjaya, barisan pertahanan kedua pun patogen ni berjaya, ya, tak mampu ditewaskan oleh sel fagosit. Orang kata bakteria ni betul-betul kuat lah, ya. Betul-betul kita kata tegar, mampu untuk mengalahkan sel fagosit. Maka sistem ataupun barisan pertahanan ketiga ni akan take over, ambil alih tugas tu. Ya. Jadi barisan pertahanan ketiga ni dia tidak ada pilihan lain melainkan dia kena menghasilkan gerak balas yang dinamakan sebagai gerak balas keimunan. Ya. Gerak balas keimunan. Sebenarnya awak pernah belajar masa tingkatan 2. Pernah belajar keimunan ni. Sebab saya pun mengajar tingkatan 2, saya tahu. Ya. Jadi persoalan dia kita ingat ke tak ingat, itu je. Jadi kalau kita ingat lagi, dia merupakan pengetahuan tambahan kepada apa yang pernah kita pelajari. Dan untuk menjalankan gerak balas ni, gerak balas keimunan ni, ia dijalankan secara khusus oleh sel yang dinamakan sebagai limfosit. Sel limfosit diamanahkan, ya, untuk memusnahkan patogen atau bakteria atau apa sajalah protozoa, virus, ya, alga, parasit, whatever lah nama apa, musuh lah, benda asing ni, untuk memusnahkan mereka ni. Dia kata, kalau arahan daripada general dia kata, limfosit, yes tuan, musnahkan semua benda asing tu. Baik tuan. Maknanya dia tak ada, dia gaul-gaul kepala, dia tak ada fikir dah. Dia memang kerja sel limfosit ni bunuh, musnah, hancur. Itu dia punya motor dia, hashtag dia, bunuh, tak kira macam mana pun. Kalau tidak, siapa yang terbunuh? Kalau tidak, tuan dia terbunuh, general lah, general dia. Jadi sebelum general dia terbunuh, dia arahkan askar dia, iaitu sel limfosit ni untuk melawan musuh-musuh tu. Sel limfosit ni sebenarnya dia terbentuk di mana? Dia punya camp latihan dia di nodus limfa. Tu tempat kumpul dia, tu tempat HQ dia. Camp latihan dia. Nodus limfa yang kita telah belajar sebelum ni. Ingat lagi ya, kita belajar dalam bab limfa, sistem limfa. Di mana sel limfosit ni dia akan menghasilkan antibody. Dan tindakan antibody ni dia spesifik merujuk kepada siapa musuh tu yang masuk. Kalau musuh jenis A, jadi antibody jenis A yang akan lawan dia. Kalau musuh jenis B, antibody jenis B yang akan menyerang dia. Dia tak boleh pukul rata.
Dia tak boleh pukul rata. Dia kena spesifik. Jadi setiap jenis antibody ni hanya bergabung dengan antigen tertentu. Itu maksud dia. Antigen tu ialah musuh dia lah. Musuh dia. Musuh pada antibody. Sebagai contoh, apabila seseorang tu dijangkiti patogen, ya, jadi sejumlah besar sel limfosit akan terkumpul di dalam sel limfosit ini akan terkumpul dalam nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan benda asing. Maknanya antigen ni dimasuk ikut mana? Laluan dia, root dia tu daripada arteri pergi ke kapilari darah. Lepas tu masuk dalam ruang antara sel tu bersama-sama dengan bendali tisu. Dia ada situ. Dia follow sekali. Ya. Orang lain nak bergerak, dia ikut juga. Dia ikut sama sekali. Tapi orang lain masuk ke sistem limfa tu ataupun dalam kapilari limfa, dia ikut juga sampai di nodus limfa. Dia kata, ya, antibody ataupun sel limfosit ni kata, ini bukan ni, ini musuh ni. Musuh ni, kita kena musnahkan dia ni. Jadi sebab itu dia akan berlawan di situ. Dia punya medan pertempuran. Ya, kalau banyak antigen berada di dalam tu yang mengikuti dalam sistem limfa tu, maka pertempuran pun hebatlah. Pertempuran, peperangan, kalau kita kata peperangan. Tak kira lah senjata pun dia dipakai. Senjatanya oleh antibody ni ialah ada cara. Nanti kita akan belajar. Ada berapa teknik dia. Ada 5 cara. Kita akan tengok apa cara dia nanti selepas ini. Jadi kawasan yang menjadi tempat pertempuran tu menyebabkan kawasan tu jadi bengkak. Ya, bengkak. Di mana nodus limfa tu lah membengkak. Jadi nodus limfa ni, dia sebenarnya selain dia terdapatnya sel limfosit ni, dia mengandungi satu organisma yang dinamakan sebagai makrofag. Makrofag. Ini satu lagi istilah, kena hati-hati sikit ya. Makrofag ni dia memusnahkan bakteria, tisu mati dan juga benda asing secara fagositosis. Jadi tengok, fagositosis ni bukan sahaja berada dalam barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan yang ketiga pun dia ada. Tetapi oleh makrofag. Makrofag. Maksudnya sel limfosit, ya, makrofag bersama-sama, berganding bahu. Dia tak bolehlah mengharapkan tentera je. Polis pun kena bantu. PGA pun kena bantu. Pasukan gerak am. Kalau sekarang ni barisan pertahanan pertama, frontliner, APM pun bantu. Angkatan pertahanan awam Malaysia, dia bantu. Maknanya semua pihak bantu. Jadi bukan sel limfosit saja. Makrofag juga membantu dalam memusnahkan, menghadapi musuh iaitu antigen seperti bakteria, tisu mati dan juga benda asing lah. Okey, bagi limfosit ni sebenarnya dia dibahagikan kepada dua jenis kategori. Satu limfosit T dan satu lagi limfosit B. T dan B. Ya, ingat tu. Dia bukan A dan B, dia T dengan B. Sel limfosit T ni, apa yang dia buat? Dia menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Dia menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Maknanya sel-sel ni yang telah dijangkiti, yang telah sakit, diserang. Sel tu dah macam rosak dah. Dia kena serang oleh patogen tu, mana sel tu dah rosak, dah dijangkiti, infected, maka limfosit jenis T ni dia akan serang sel tu. Jadi sel limfosit T ni juga, dia ni bila dia serang
dalam masa yang sama dia akan merangsang sel limfosit B. Ya, dia akan merangsang sel limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Jadi untuk B ni menghasilkan memori. Memori ni macam mana? Dia nak ingat balik. Ingat. Awak ingat balik musuh kita ni. Kalau dia datang lagi nanti selepas kita dah musnahkan ni, dah selesai lah. Katakan peperangan itu berjaya. Memihak kepada dia. Kan? Datang lagi nanti. Jadi sel limfosit B ni dia akan remind. Dia akan ingatkan. Ini pernah dulu berlawan dengan kita ni dulu 3 tahun lepas. Kita menang. Nyari kalah lah. Dia bawa kita keti. Jadi sel limfosit B ni dia bertindak sebagai reminder kepada sel limfosit T. Supaya apa? Supaya memudahkan serangan kali kedua. Sebab dah kenal dah. Kalau musuh yang jenis sama datang menyerang. Jadi sekiranya patogen yang sama menyerang, seperti yang saya sebutkan tadi, sekiranya patogen yang sama menyerang, sel memori tadi, mana sel limfosit B ni, dia akan dirangsang untuk menghasilkan antibody dengan serta-merta. Dia dah stok dia. Dalam simpanan dia tu dia dah ingat dah. Kita dah simpan dah peluru ni. Peluru ni special untuk musuh ni. Sebab kata-kata tadi, awal-awal tadi, iaitu tindakan antibody adalah secara spesifik. Satu jenis peluru ni special untuk musuh jenis ni. Dia tak sama. Lain musuh, lain senjata dia. Lain musuh, lain peluru dia. Okey. Tengok gambar ni. Bagaimana tindakan antigen tindakan antibody terhadap antigen. Ini adalah sel limfosit. Yang adanya antibody. Dikelilingi dia dikelilingi oleh antibody. Kemudian musuhnya ialah antigen. Ni antigen. Ni antigen Katakan antigen. Jadi bentuk sel limfosit ataupun antibody ni mestilah dia sepadan. Itu dia punya tapak reseptor dia mestilah sepadan dengan antigen tu. Itu dikatakan spesifik. Kalau kita belajar dalam tajuk enzim, kita belajar enzim dulu. Enzim dan substrat. Jadi salah satu daripada ciri enzim adalah spesifik. Dia bersifat spesifik. Artinya enzim tertentu spesifik dengan substrat tertentu. Seperti hipotesis mangga dan kunci. Mangga dan kunci. Mangga tu mewakili enzim, kunci tu mewakili substrat. Okey. Jadi mangga dan kunci tu mestilah yang spesifik. Tak boleh lain-lain. Okey. Ada soalan sekat ni? Samilah? Boleh? Nanti bolehlah jawab soalan praktis formatif 11.1. Apakah maksud keimmunan? Ada. Yang kedua, namakan dua sifat kulit. Dua sifat kulit yang membolehkannya bertindak sebagai barisan pertahanan pertama yang berkesan. Ada banyak jawapan dia tu, dalam nota. 3, bagaimanakah sel fagosit bertindak memusnahkan patogen yang berjaya melepasi benteng barisan pertahanan pertama. Jadi barisan pertama dah kalah, bagaimana sel fagosit ni? Dia nak menyelesaikan masalah ni. Yang keempat, bezakan antara antigen dengan antibody. Itu pun ada boleh cari. Boleh selesaikan sebagai awak punya homework. Dan kita nak sambung kepada 11.2. 11.2 tindakan antibody. Yang saya sebut tadi kan? Saya sebut tadi. Kalau siapa masih ingat. Tindakan antibody ni ataupun kita kata sel limfosit ni, dia ada beberapa cara untuk memusnahkan patogen, memusnahkan antigen, memusnahkan benda asing. Yang pertama dipanggil sebagai pengaglutinan. Kita pernah jumpa aglutinasi. Jadi daripada perkataan tu bermaksud gumpalan. Bergumpal. Jadi antibody apa dia buat? Antibody menggumpalkan patogen.
Okey, menggumpalkan patogen bersama dan menjadikan patogen itu sasaran mudah untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Ingat ya, sel fagosit tadi dia bukan sahaja dalam barisan pertahanan kedua, barisan pertahanan ketiga pun ada. Dijalankan oleh siapa? Makrofag. Ya, makrofag. Sebab makrofag pun co-partner. Ya, co-partner kepada sel limfosit. Bersama-sama membantu memusnahkan patogen. Macam mana cara dia? Kita tengok antibody, kita tengok tadi bentuk dia digambarkan seperti huruf Y. Ya, kemudian bila dia nak dekati antigen, dia akan kepik lah. Dia akan kepik dengan apa? Dengan dia memegang, dia pegang tu. Macam gari lah, dia gari. Kalau tangan tu kita gari dia tangan dia, gari kaki dia supaya dia tak bergerak. Jadi bila berlakunya tindak balas seperti ini, maka dia akan jadi gumpalan. Dan teknik itu sebagai pengaglutinan. Yang kedua, caranya ialah peneutralan. Neutral, iaitu antibody ni dia bergabung dengan toksin. Ni biasanya untuk musuh jenis toksin, jenis racun. Yang dihasilkan, toksin tu dihasilkan oleh bakteria. Jadi bila toksin tu dikeluarkan oleh bakteria, toksin tu macam cecair lah. Jadi antibody ni dia pun kena keluarkan cecair juga. Tapi dia nak keluarkan cecair dengan cara macam mana? Peneutralan. Dia neutralizekan ataupun dia neutralkan toksin yang dikeluarkan oleh bakteria tersebut. Seperti mana digambarkan dalam rajah ni ya. Katakan ni toksin bentuk dia macam tu, maka dia akan dineutralkan. Maknanya cara dia dengan dia akan perangkap jugalah. Maknanya antibody ni dia akan pegang. Sambil tu dia akan mengeluarkan juga cecair yang anti-toksin. Sehingga toksin daripada bakteria tu neutral. Sudah boleh, tak ada masalah. Maknanya dah tak membahayakan. Cara yang ketiga melalui kaedah pemendakan. Mendakkan. Iaitu antibody bertindak dengan antigen. Okey, musuh jenis ni antigen yang terlarut untuk membentuk suatu kompleks tidak larut yang dipanggil sebagai mendakan. Ya, mendakan yang mudahlah bagi sel fagosit untuk musnahkan dia. Okey. Ini antigen, warna merah ni adalah antigen. Ya, ini antigen antigen. So antibody dia akan buat kaedah pemendakan. Ada lagi. Yang keempat iaitu pengopsoninan. Daripada perkataan opsonin. Opsonin. Apa itu opsoninan? Antibody bergabung dengan antigen dan bertindak sebagai petanda supaya sel fagosit boleh mengenali antigen dan memusnahkannya. Ya. Antibody bergabung dengan antigen, sama juga macam tadi, macam yang teknik yang sebelum ni. Tapi yang ni dia bertindak sebagai petanda, sebagai signal, sebagai hint supaya sel fagosit ni boleh mengenali antigen tu dan memusnahkannya. Tengok gambar rajah ni. Okey. Ada bakteria yang ada antigen, kemudian ada antibody. Jadi antibody opsonin dia akan bergabung dengan antigen. Dia akan bergabung. Okay, antibody itu dikepik dah, dia dah kepik. Dia dah pegang dah. Antigen yang dibawa oleh bakteria tu. Kemudian bila dia dah dikenal pasti oleh sel fagosit, maka sel fagosit akan menelan dia lah. Seperti mana yang kita belajar sebelum ni ya. Iaitu proses fagositosis. Kemudian kaedah yang kelima iaitu penguraian. Iaitu antibody bergabung dengan antigen dan menyebabkan bakteria pecah dan terurai.
Ya. Jadi cara macam mana sama juga lah ya. Dia bergabung dengan antigen. Antibody ni bergabung. Antibody jenis lisin Lisin ni maksudnya pecah. Lisin jenis lisin ni bergabung dengan antigen. Kemudian dia akan pecah-pecahkan, uraikan bakteria tersebut ke bahagian yang lebih kecil. Maka selesailah, musnahlah ya segala bakteria-bakteria tersebut. Jadi bila dia musnah, dia perlu dikeluarkan. Kan? Ada banyak cara dikeluarkan. Melalui najis pun boleh. Ya. Tapi cara yang paling singkat ialah nak keluar melalui tempat yang dijangkiti itu. Dia kena kat bahagian kaki. Maka dia akan bahagian kaki itulah yang keradangan berlaku tu. Di situlah berlakunya kudis. Situlah berlakunya bisul. Kalau bisul, kita harus sebut bisul lah. Bisul ni bukan kerana duduk atas bantai ke. Bukan. Ya. Ada orang kata kalau bisul dekat punggung tu sebab duduk atas bantai. Jadi keluar bisul. Dia tak ada kaitan ya dengan tu bisul. Bisul adalah satu panggilan lah. Satu panggilan untuk menggambarkan keadaan di mana adanya keradangan. Ada dalam bentuk kudis. Kan? Ada kudis buta. Kita panggil kudis buta kan. Kat mana buta kita tahu lah. Ya? Ada kudis celik. Kudis buta, kudis celik. Bila dah berdarah, dah celik lah. Sebelum tu dia buta. Biasa dia buta tu gatal tu. Gatal tu sebab apa? Sebab dah nak jadi kuping. Dia jadi keruping. Jadi keruping tu yang jadikan dia kita rasa gatal. Sebab dia nak tertanggal daripada kulit. Kita mempercepatkan lagi lah. Kita pergi garu, kita pergi kuping. Akhirnya kuping tu pun cabut. Tak dan lagi dia nak kering betul. Kita dah kuping dia. Kita dah kuping dia. Maka darah lagi lah kawasan tu. Darah kena udara. Kawasan tu lagi mungkin silap mungkin lagi menyebabkan jangkitan yang baharu. Jangkitan baharu pula ya. Kemudian kawasan tu akan meninggalkan parut. Tinggal parut. Bila tinggal parut, kita tahulah bahawa kawasan tu pernah dijangkiti oleh bakteria. Baik, habis berkenaan dengan 11.2 sikit je. Dan yang terakhir hari ni, bagi terus ni. 11.3. Jenis keimunan. Ya, yang sasaran kita ni. Ini sasaran kita 11.3. Jenis keimunan. Ini pun pernah belajar masa form 2 Pernah belajar. Jadi semana yang pernah kita sebutkan awal-awal intro dalam bab sebelah ni Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM mengesyorkan supaya bayi yang berumur 2 hingga 3 bulan diimunkan terhadap penyakit seperti difteria, pertusis, tetanus, poliomyelitis dan juga meningitis. Banyak tu Ada berapa? 1, difteria, pertusis. Pertusis ni batuk Batuk jenis batuk kokol. Batuk kokol. Dia batuk tak berhenti. Dia batuk. Dia bunyi macam kokol lah. Dan satu lagi batuk kering. Batuk kering tu TB. Itu tuberculosis. Untuk mencegah dia bagi suntikan BCG. BCG itu untuk mencegah TB. Bukannya TV. TV itu television. TB. Tuberculosis. Dibawa oleh bakteria jenis tuberculosis. Nama bakteria tu. Biasa kita dah belajar sebelum ni. Vaksin diperolehi daripada yang membawa penyakit tu. Yang bawa penyakit tu ialah tuberculosis. Jadi ambil daripada dia juga. Vaksin tu dapat daripada dia. Kemudian tetanus. Tetanus ni macam itulah, kancing gigi itulah. Kancing gigi. Difteria ni di bahagian rongga mulut. Rongga mulut kita tu. Dalam rongga mulut kita dalam ni, dia bukan dekat dengan tonsil tu. Tonsil itu penyakit tonsil lain. Tonsil tu yang tu
Itu tonsil. Tekan ni rongga mulut kan. Ni tonsil. Tonsil ni boleh jadi di sini, boleh jadi kat sini. Tapi yang difteria tu dia bahagian dalam sikit. Bahagian kat anak tekak tu. Dia akan menyumbat tu, selalu pernafasan. Ya. Bila dia jangkit dengan bakteria ni, dia tekan lidah. Ni lidah. Okey. Jadi pertusis pula dah. Difteria tu dia menutup rongga mulut kita, menyebabkan pernafasan kita jadi sukar. Dan poliomyelitis ini menyebabkan kecacatan lah, berapa kita punya kaki jadi tangan jadi bengkok, ya, ataupun tidak normal lah. Ya. Dan meningitis ni otak ya. Meningitis ni maksudnya ada kuman dalam otak. Itu dinasihatkan kepada bayi, ya, bukan nasihat kepada bayi lah, dinasihatkan kepada ibu tu lah, supaya anak dia tu yang berumur 2 hingga 3 bulan ni mendapatkan suntikan ataupun imunisasi, ya. Keimunan ni terbahagi kepada 2 jenis, iaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Kalau pasif ni macam kita dapat mudah, ya pasif. Macam contohnya orang kata pasif income. Pasif income itu pendapatan pasif. Duduk saja dapat duit masuk. Sebab apa? Kerja tu dapat oleh orang lain. Kita asalnya kita buat kerja, tapi kita dah relax lah sebab kita dah jadi orang hebat. Ya, orang besar. Jadi pasif. Tapi tetap dapat. Ada juga pasif kalau kita perangai kita ni pasif. Pasif je dalam kelas. Ya, tak aktif. Senyap je. Entah faham, entah tidak. Kan? Pasif je. Ada orang tu aktif. Bertanya saja. Tapi kalau tak duduk diam, tak aktif duduk diam tu, itu dipanggil hyperaktif. Kan? Sejak duduk meja ni, sejak duduk kursi tu, panjat meja, panjat tiang, tak duduk diam. Berlari sana, berlari sini, itu hyperaktif lain pula. Jadi sekarang ni kita bercakap berkenaan keimunan. Keimunan ni kita dah tengok sebelum ni, iaitu merujuk kepada kebolehan, keupayaan badan kita untuk menghadapi penyakit, imun terhadap penyakit. Sebab itu kita kena tengok bagaimana kita nak dapatkan keimunan. Ya. Jadi keimunan ni terbahagi pada 2, aktif dan juga pasif. Keimunan aktif bermakna sel limfosit menghasilkan antibodinya sendiri. Antibodinya sendiri sebagai gerak balas terhadap rangsangan oleh antigen. Sebagai gerak balas respon kepada antigen. Antigen masuk. Antigen masuk. Jadi sel limfosit ni dia produce antibody itu sendiri. Tapi ada tapi lah. Tapi itu kena ada antigen. Bila antigen masuk, antigen datang, baru dia menghasilkan antibody. Itu dipanggil aktif. Dia usaha juga. Tapi kena ada rangsangan. Rangsangannya ialah antigen. Keimunan pasif pula bermaksud badan kita menerima antibody daripada sumber luar. Tak perlu sel limfosit ni menghasilkan antibody. Kita terus dapat antibody pada luar. Senang je. Tak banyak kerja. Ya? Tak banyak kerja. Orang kata kalau kontak makan ni, kita beli terus lah. Tak payah nak masak-masak. Bawa duit, pergi ke gerai makan, beli bungkus, bawa balik makan. Dah siap. Sedia duit je. Tapi kalau tak nak beli, kena masak. Beli sayur, beli ikan, beli ayam, beli ulam, macam-macam lah. Beli bahan-bahan bawang, beli lengkuas ke benda ke. Balik, kena masak. Lepas masak, baru boleh makan. Tapi mana bagus? Baguslah rezeki bagus.
Itu soalan kita nak kata subjektif. Beli pun boleh bagus atau bagus. Masak pun boleh kata bagus. Jadi kita dalam benda perkara ni, kita kena judge, kita kena nilai. Yang mana bagus, yang mana yang kurang bagus. Jadi kita kena tengok satu-satu. Ya. Jadi keimunan ni, saya sebut, terbahagi pada dua, iaitu aktif dan pasif. Dan setiap daripada keimunan tu pula, dibahagikan kepada dua lagi. Satu semula jadi dan satu lagi buatan. Naturally dan juga secara sintetik. Secara kita kata buatan. Secara buatan. Yang keimunan aktif semula jadi. Macam mana dikatakan keimunan aktif semula jadi ni? Artinya kita memperolehi keimunan ni, saya tulis sebagai KAS ya. Saya suka menggunakan simbol KAS. KAS tu ialah singkatan bagi keimunan aktif semula jadi. KAS. Kita dapat keimunan ni bila kita sembuh daripada suatu penyakit. Kena penyakit dulu. Kena dapat penyakit dulu. Lepas kita sembuh, recover daripada penyakit tu, kita akan dapat dia punya keimunan. Contoh, demam campak. Demam campak. Kita kena dulu demam campak tu. Barulah sel demam campak tu, ataupun kita kata virus demam campak tu, dia akan meninggalkan, dia panggil antigen lah. Antigen tu yang menyebabkan sel limfosit kita ni baru terangsang. Dia panggil, menjadilah kita belajar sel memori. Kita ada sel limfosit T, sel limfosit B. Okey, jadi bila virus demam campak ni datang lagi kali yang kedua, kan, badan kita sekarang ni dah ada keimunan. Keimunan yang tadilah, demam campak tu. Maka badan kita dah ada cukup antibody. Dengan syarat, serangan yang kita kena dulu, yang kita tewas tu kali pertama tu, meninggalkan antibody, meninggalkan kesan yang besar kepada kita. Maknanya kita kena teruk lah. Kalau kita kata kalah teruk lah. Kalah teruk. Tapi kali yang kedua ni janganlah, dia kata. Ya? Kalau awak datang lagi, kawan, standby lah. Sebab itu biasanya demam campak ni orang kena sekali je seumur hidup. Sekali je. Sebab apa? Dia dah ada sel memori dia. Sel limfosit B yang mengingatkan semula betapa dahsyatnya dulu pernah diserang oleh demam campak ni. Jadi kali ini tak bagi can lah. Jadi kita dapatlah jenis KAS. Yang kedua, keimunan aktif buatan, KAP. KAP. Saya tulis sebagai KAP. KAP ni macam mana? Kita kena dapat injection. Injection tu seperti vaksin. Sekarang ni, macam saya suntikan vaksin Sinovac contohnya. Saya dapat baru ni. Ya, nama vaksin tu Sinovac. Untuk apa? Apa yang dia buat? Nanti kita cerita detail lah. Tapi vaksin tu dia masuk dalam darah kita. Vaksin ni dia macam benda asing lah. Dia benda asing dalam badan kita. Jadi sel limfosit ni dia akan menghasilkan antibody. Ya, akan menghasilkan antibody. Badan kita akan terangsang. Badan kita terangsang dan sel limfosit tu akan menghasilkan antibody. Antibody untuk apa? Antibody untuk melawan virus jenis yang dibawa oleh jenis yang vaksin tu. Jadi Sinovac tu contoh. Ada yang jenis Pfizer, ada yang jenis AstraZeneca. Jadi nama vaksin tu. Sebab dia berbeza kerana yang menghasilkan vaksin tu berbeza. Ada negara China, ada daripada Belgium, ada daripada Amerika, ada daripada England. Jadi kerana berbeza penghasilan tu, jadi nama pun berbeza. Tapi tujuan dia sama. Tujuan dia untuk menghadapi serangan virus. Virus yang siapa? Virus COVID-19, coronavirus 19.
COVID-19 tu. Spesifik untuk coronavirus saja. Untuk virus lain tak berfungsi. Lepas tu kalau ada varian baru. Atau varian Delta. Kan. Varian Delta ni dia lebih kuat. Ya. Daripada C19 ni. Jadi walaupun orang tu diberi suntikan vaksin, dia bukan satu garanti, satu jaminan untuk dia terhindar daripada dijangkiti oleh penyakit tersebut. Tapi dia sekurang-kurangnya dia adalah persentage dia banding dengan orang yang langsung tidak ada mendapat suntikan. Jadi bila kita dapat suntikan tu, kita ni sekarang mendapat KAB, keimunan aktif buatan. Aktif tu ingat aktif tu maknanya sel limfosit menghasilkan antibodi disebabkan oleh rangsangan antigen. Ya, rangsangan antigen. Boleh. Tapi yang ni jenis suntik, jenis buatan sebab kita dapat daripada luar dengan cara injection. Ya. Baik. Keimunan yang kedua iaitu keimunan pasif. Keimunan pasif pun terbahagi kepada dua, semula jadi dan juga buatan. Untuk yang pertama, keimunan pasif semula jadi saya tulis sebagai KPS. Ya. KPS. Jadi KPS ni diperolehi daripada penyusuan ibu. Ibu. Maknanya anaklah mendapat antibodi directly secara terus daripada susu ibu. Susu ibu mengandungi apa? Kolostrum. Satu nutrien yang sangat tinggi kandungan antibodi dia. Jadi bila seorang anak tu, seorang bayi tu, dia hisap susu ibu, dia minum susu ibu, maka dia akan dapat antibodi itu terus. Maknanya bukannya sel limfosit yang menghasilkan antibodi. Dia dapat terus direct. Jadi dia pasif. Sebab apa pasif? Sebab sel limfosit tak bekerja. Tak bekerja, dia relax. Dia duduk saja. Ibarat begitulah. Tu dapat senang je. Yang kedua, sebelum tu, selain daripada susu ibu kepada anaknya semasa kehamilan pun dapat. Maknanya sebelum lahir, maknanya dalam plasenta tu. Fetus yang dalam kandungan ibu mendapat antibodi daripada ibu melalui tali pusat tu lah. Nanti kita belajar nanti bab yang berkaitan dengan kehamilan ya. Yang kedua, bila anak tu lahir, dia akan hisap susu ibu, dia akan dapat antibodi. Itu yang pertama. Yang kedua, keimunan pasif buatan ataupun KPB. KPB ni kataan buatan. Bila buatan je suntikan. Tadi buatan juga yang vaksin tu. Tapi dia aktif. Yang ni pasif. Sebab apa? Sebab tu saya sebut antibodi tu dia memang dah ada di luar. Cuma cara dia bagaimana dia nak bagi ke kita. Dia bagi kita cara injection. Bila inject, apa yang ada dalam tu? Okey, jenis ni ialah dia jenis anti-serum. Ya, anti-serum. Dia bukan vaksin ya. Dia bukan vaksin. Vaksin ni satu bahan yang diekstrak daripada patogen. Yang diekstrak, dihasilkan daripada patogen-patogen yang merupakan ejen yang membawa penyakit tu, kemudian terhasillah vaksin. Itu vaksin. Jadi maknanya vaksin ni dia lebih kepada untuk prevention, lebih untuk mencegah sebelum sesuatu tu kena. Sedangkan anti-serum satu suntikan yang mengandungi antibodi yang khusus untuk suatu penyakit. Tujuan dia untuk merawat penyakit yang telah kena. Penyakit tu dah kena dah. Dah dijangkiti dah. Barulah disuntik. Sedangkan yang vaksin sebelum kena. Itu beza dia. Nanti kita akan bincang lah. Apa yang beza, apa yang sama antara kedua-duanya.
Jadi didetailkan sini. Ya, lagi didetailkan lebih jelas. Ya, mungkin tak akhir sini. Iaitu keiminan pasif dan keiminan aktif. Mari kita lihat dari segi detail dia. Sebelum tu kita tengok. Fikirkan, mengapakah murid perempuan sahaja diberi suntikan HPV? Siapa boleh jawab ni? Mengapa murid perempuan saja diberi suntikan HPV? Sebelum ini saya dah jelaskan. Ya, HPV ataupun human papilloma virus. Ya, saya dah jelaskan kenapa. Jadi, kenapa murid perempuan saja diberi suntikan HPV? Kenapa tidak lelaki ni? Boleh tak jawab? Kenapa ni Farah Hidayu? Kenapa murid perempuan je? Dapat tak suntikan HPV dulu Farah Hidayu? Dapat tak? Dapat ego. Dapat Berapa kali kena suntik? Sekali kot. Tak ingat ego sekali. Sebenarnya 2 kali. Sekali. 2 kali Betul tak ni Mira? 2 kali. Ya, patutnya 2 kali ya. Okey. Betul Fatihah 2 kali? Betul. Jadi kenapa ni Fatihah? Murid perempuan saja diberi suntikan HPV ni. Kenapa tak bagi kepada murid lelaki juga? Kenapa tu Fatihah? Elak kanser kan? Tak ingat lah. Tak ingat? Ano, apa nak Aino? Kenapa murid perempuan? Kenapa tidak lelaki juga kena? Aino? Entah juga. Yai? Kenapa murid perempuan je? Boleh Jai? Ada tak Jai? Ada Jai? Kenapa ni Alia? Kenapa murid perempuan je? Sebab HPV ni untuk cegah kanser cervix. Itulah kanser tu betul dah Fatihah. Tapi kena sebut cervix. Jadi cervix tu hanya ada pada orang lelaki ada tak cervix? Ada. Tak ada. Cervix bahagian yang dimasukkan tu di situ ialah bahagian sistem sebahagian daripada dalam sistem pembiakan wanita ataupun perempuan. Ya, lelaki tak ada cervix. Cervix tu bahagian lain ada. Bahagian tulang. Nanti kita belajar bab tulang. Ya, bab tulang-tulang ni, tulang belakang kita ni. Ada tulang cervix, ada tulang thorax, tulang lumbar, tulang sacrum, tulang apa lagi ya. Macam-macam jenis tulang nanti. Kena hafal lah tu, banyak benda ya. Baik, jadi kerana murid perempuan ataupun perempuan lah dengan ceritanya mempunyai cervix untuk mencegah kanser cervix. Kanser cervix ni kena macam mana? Tu panjang cerita dia Panjang cerita dia sebenarnya. Saya nak cerita detail tu kena satu slot lain pula. Baik, kita balik kepada keimunan pasif dan keimunan aktif ni. Okey, jadi kedua-dua ni memperolehi ataupun antibodi yang dihasilkan secara semula jadi oleh sel limfosit. Itu masuk keimunan aktif. Ini dia nak rujuk kepada keimunan aktif dulu ya. Keimunan aktif. Jadi keimunan aktif yang merujuk kepada antibodi dihasilkan secara semula jadi oleh sel limfosit. Tapi dengan syarat ya, ada syarat dia. Syarat dia dirangsang oleh antigen. Kemudian keimunan aktif ni, dia ni kekal untuk tempoh yang lama. Vaksin tu lama bertahan. Semua hidup lah sebenarnya. Kecuali dos dia tu berkurang. Sebab tu ada dos pertama, ada suntikan dos kedua, ada setengah tu sampai dos ketiga. Bila sampai dos yang ketiga tu mungkin dia punya level keimunan tu dah cukup tinggi untuk melawan penyakit.
penyakit yang tertentu itulah. Ya. Kalau yang misalnya demam campak, contohnya demam campak tadi ya, maknanya dia kena teruk. Kali pertama tu, daripada muka, kepala, tangan, badan, kaki sampai ke semua lah. Semua kena demam campak. Ada dia punya apa panggil? Misal dia tu. Campak dia tu. Misal. Ya. Jadi apa tu, bila sembuh daripada tu dia akan dapat antibody yang tinggi. Jadi yang dikatakan keimunan aktif semua jadi ni ya. Apabila seseorang dijangkiti patogen, sel-sel limfosit akan menghasilkan antibody sebagai gerak balas terhadap antigen ya. Saya sebut tadi, apabila individu tersembuh daripada suatu jangkitan, individu tersebut akan memperoleh keimunan kekal. Ya, keimunan kekal terhadap penyakit tersebut. Sekiranya individu yang sama diserang oleh patogen yang sama sekali lagi, sel limfosit yang menyimpan memori seperti yang disebut tadi, sel limfosit B, ya, dia akan menghasilkan antibody dengan cepat dan bertindak dengan serta-merta terhadap antigen tersebut. Ya. Macam ni ya, tengok gambar foto. Seorang individu yang sembuh daripada penyakit cacar air ya, yang campak tu lah. Cacar air ataupun penyakit influenza. Ini penyakit lain pula. Influenza ni dia macam selesema. Macam selesema memperolehi keimunan aktif semula jadi. Okey. Mana kita dapat selesema jadi. Yang kedua, keimunan aktif buatan ni KAB, untuk melindungi diri daripada jangkiti penyakit yang sangat berjangkit, seseorang individu boleh diimunkan terhadap penyakit tersebut. Intro Jadi berlakulah imunisasi. Jadi imunisasi ini merujuk pada proses merangsang keimunan terhadap penyakit tertentu melalui suntikan vaksin. Apa itu vaksin? Seperti saya sebutkan tadi, iaitu ampaian patogen yang lemah, mati atau yang tidak virulent. Virulent tu merujuk pada dia punya bentuk dalam dia tu. Bentuk dia punya pattern patogen tu yang tidak bahaya. Maknanya kita boleh ekstrak dia, ambil jadikan vaksin. Jadi vaksin ni disuntik ke dalam badan untuk merangsang sel limfosit bagi menghasilkan antibody ya. Tujuan dia untuk menentang patogen. Jadi suntikan vaksin yang pertama biasanya menyebabkan penghasilan aras antibody yang rendah. Dia hanya macam introduce je. Suntikan pertama tu dia macam nak buka jalan, bagi ruang kepada antibody itu mulakan kerja dia untuk mulakan kerja kepada sel limfosit untuk menghasilkan antibody. Baru nak start kerja. Bagi dia sedar sikit, gerak dia. Kata, bangun limfosit, bangun. Jadi dengan kehadiran vaksin pertama tu untuk menyedarkan sel limfosit yang dia ni sedang berhadapan dengan musuh yang besar. Maka tidak mencukupi untuk melindungi seorang itu daripada penyakit. So suntikan kedua dipanggil sebagai dos penggalak, booster, ya, untuk meningkatkan keimunan penghasilan antibody ke satu aras keimunan yang dapat melindungi seseorang itu daripada penyakit tersebut. Jadi sekiranya individu tersebut dijangkiti patogen yang sebenar, sel limfosit dapat menghasilkan antibody yang mencukupi. Sebab badan kita dah ada dah antibody, dah standby lah dan dapat bertindak dengan serta-merta untuk musnahkan patogen tersebut. Maka kita dapatlah terhindar daripada penyakit tersebut. Contoh vaksin ialah vaksin SARS untuk penyakit poliomyelitis, vaksin BCG, vaksin Calmette Guarin untuk penyakit TB, dan vaksin HPV untuk penyakit kanser cervix. Okey, itu contoh. Habis itu. Dan yang terakhir, keimunan pasif merujuk kepada badan tidak menghasilkan antibody sendiri. Badan kita tak menghasilkan antibody sendiri, maka apa yang kita buat, antibody diperoleh daripada sumber luar,
Kemudian keimunan pasif tidak kekal lama, berbeza dengan yang aktif dan hanya memberi perlindungan serta-merta. Ya, serta-merta jangka pendek dan sementara saja. Ya. Keimunan pasif semula jadi merujuk kepada keimunan yang diperoleh oleh fetus apabila antibodi ibu meresap melalui plasenta ke dalam aliran darah fetus. Ya. Antibodi melindungi bayi untuk tempoh beberapa bulan pertama selepas kelahiran melalui antibodi yang terdapat dalam susu ibu ataupun dipanggil kolostrum ya, semasa menyusu. Kemudian keimunan pasif buatan iaitu keimunan yang diperoleh daripada suntikan antiserum. Serum ni darah ya. Serum ni sebenarnya darah. Ataupun antiserum. Antiserum ataupun serum yang mengandungi antibodi spesifik untuk menentang antigen. Suntikan antiserum ni memberikan perlindungan segera tetapi untuk jangka masa yang pendek je. Dia untuk cepatlah segera. Seperti orang yang kena patuk ular ular. Jadi kena bagi antivenom. Suntikan antivenom tu untuk mencegah ataupun menetralkan bisa ular tu. Jadi dia kena patuk ular dululah. Dia tak boleh dah pencegahan, dia kena dulu. Orang tu kena patuk ular baru dia bagi suntikan antivenom. Antivenom tu contoh antiserum. Ya, seperti ini ya. Contoh antiserum ialah anti-tetanus. Anti-tetanus ni maksudnya kancing gigi. Bila kena kancing gigi tu barulah bagi suntikan. Ataupun anti-rabies, anjing liar. Maknanya daripada virus yang dibawa oleh anjing liar. Anjing liar tu gigit. Dia gigit orang tu, kemudian orang tu akan dapat satu penyakit dia panggil rabies. Jadi anti-rabies diberikan kepada mereka yang kena tersebut ya. Ataupun antiserum terhadap bisul ular, saya sebut antivenom tadi ya. Untuk antivenom. Jadi macam mana caranya daripada ampaian toksoid tetanus disuntik ke dalam kuda, kemudian daripada darah kuda diambil, jadi anti-tetanus yang diperoleh daripada serum kuda, darah kuda ni dipekatkan dan ditulingkan, kemudian disuntik ke dalam individu yang berisiko tinggi mendapat penyakit tetanus. Jadi individu ni dilindungi daripada jangkitan penyakit tetanus ataupun penyakit kancing gigi ya. Kalau di sekolah kita diberi suntik nama dia ATT ya. ATT ni anti tetanus tozoid ya. Tozoid. Ini daripada toxoid ni lah. Toxoid ya. Okeylah, jadi untuk kelas hari ni kita sampai di sini. Ya, InsyaAllah kita akan sambung kita punya boleh baca jugalah ya. Sambil-sambil tu baca untuk muka surat yang seterusnya lah. Ya, muka surat yang tu, muka surat berapa tu? 208 ya, 208. Dan seterusnya awak boleh baca juga untuk isu kesihatan yang berkaitan dengan keimunan manusia ya. Dan juga lah habis hari ni ya. Mungkin saya akan cari masa waktu cuti nanti lah. Ya, kita tengok kalau sempat kita buat. Mudah satu lagi yang tadi ya, kita nak bincang teknik menjawab kertas 3. Okeylah, sebelum kita bersurai ni